Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan terangkan bab 9 pertempatan di Malaysia. Hari tu saya dah minta korang buat nota dalam bentuk video bab 9 ni. Jadi hari ini saya akan terangkan bab 9 ya. First sekali kita akan tengok jenis pertempatan di Malaysia. Jenis pertempatan di Malaysia ni ada dua. Satunya adalah bandar. Bandar ni macam kita lah, dekat JB. So yang keduanya adalah luar bandar. Ada dua Ada berapa? Ada dua. Luar bandar ataupun kita selalu panggil kampung. Kalau dekat bandar ni dia punya penduduk adalah melebihi 10,000 orang. Yang dekat bandar tu penduduknya lebih 10,000. So kalau dekat luar bandar dia kurang 10,000 lah. Lepas tu dekat bandar ni dia ada banyak kemudahan asas. Banyak kemudahan asas ni contohnya elektrik, air. Lepas tu kita ada line telefon, internet 4G kan. Lepas tu kita ada jalan raya. Banyak lagi lah. Tapi kalau dekat kawasan luar bandar, kemudahan asas dia terhad. Dia akan ada terhad So dia akan ada elektrik. Dia tetap ada elektrik. Dia ada air. Tapi mungkin line internet dia lambat kan, tak adalah sampai 4G, mungkin 3G. Lepas tu kalau ada jalan raya pun sikit-sikit je kan. Lepas tu dekat bandar ni kita boleh tengok, kalau dekat bandar dia punya kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ni maksudnya pekerjaan ke, macam tu lah. Kegiatan ekonomi dia adalah banyak perindustrian. Perindustrian ataupun kita boleh tengok dekat sekeliling sekolah kita tu, kilang-kilang kan. Yang tu kita panggil perindustrian lah. Lepas tu kita ada perniagaan. Perniagaan ni shopping kompleks tu, perniagaan lah. Perkhidmatan ni macam shopping, Jasco semua tu kan. Tu perniagaan. Perkhidmatan ni macam dia bagi perkhidmatan ke orang, contohnya bank, sekolah. Tu kegiatan ekonomi dekat bandar. Kalau dekat luar bandar ataupun dekat kampung, apa yang kita boleh nampak kegiatan ekonomi dia? Pertanian, dia tanam-tanam padi ke kan. Lepas tu ada apa lagi? Penternakan, bela lembu, bela ayam kan. Yang tu penternakan lah. Lepas tu apa lagi yang ada kat kampung? Ada juga perikanan, nelayan kan, tangkap ikan. Itu adalah jenis pertempatan. Ada berapa? Ada dua. Satu apa? Bandar. Yang kedua luar bandar. Lepas jenis kita akan tengok pola. Siapa yang ada buku teks muka surat 100 boleh buka dekat buku teks muka surat 100. Yang kedua kita akan tengok pola. Pola ni ataupun susunan ataupun corak lah. Macam mana rumah tu diorang susun-susun kan. Yang first tu kita ada pola dia, corak dia adalah berpusat. Berpusat ni contoh dia, kalau kat kawasan tu dia ada masjid ke ataupun sekolah ke. So rumah tu semua dia bina dekat keliling tu, atau balai polis. Dia bina dekat sekeliling tu, kita panggil dia berpusat. Yang kedua berkelompok. Berkelompok ni macam dalam kelas lah, kita letakkan kumpulan sana, sini ada satu kumpulan. Ni rumah lah pertempatan. Sini ada satu lagi grup. Yang ini kita panggil dia berkelompok. Dia ada kumpulan-kumpulan. Biasanya kalau tadi kalau kita tengok berpusat ni, biasa dekat tempat kita lah, dekat Johor,
Kita semua berkumpul dekat, kalau ada kemudahan kan, kita semua nak dekat dengan kemudahan kan, nak dekat dengan jalan raya, nak dekat dengan shopping kompleks, nak beli barang senang. So berpusat. Kalau berkelompok ni biasanya kita akan nampak, boleh tengok dekat kawasan Felda. Apa Felda ni? Felda ni adalah satu kawasan yang kerajaan wujudkan lah. Dia tanam kelapa sawit, tanam getah. Jadi rumah dia buat berkelompok macam ni. So dia punya kebun ada dekat sini, kelapa sawit. So rumah dia dekat sini. Tanam kelapa sawit, getah. Tu Felda yang kerajaan wujudkan lah. Okay, dah 2 dah. Yang ketiga kita ada berjajar. Apa dia berjajar ni? So berjajar ni senang je. Kalau sepanjang jalan raya ataupun ni ada jalan raya kan, ataupun ada sungai, so rumah tu kita boleh tengok dia sepanjang jalan raya ataupun sepanjang sungai lah. Itu kita panggil dia berjajar. Ataupun kita ada kat sini pinggir pantai. So rumah tu ada dekat sepanjang pinggir pantai ni. Senang kan orang nak tangkap ikan kan, senang nak tangkap ikan. So dia panggil berjajar. Okay, yang last sekali kita ada berselerak. Nama pun dah berselerak kan. Macam kat kelas kalau tak kemas, berselerak lah kan. Sini satu, sini satu, sini satu, sini satu, sini satu. Biasa boleh tengok dekat mana kalau berselerak? So kita boleh tengok biasa pertempatan macam ni dekat ladang-ladang, atau kebun-kebun. So dia buat rumah tu, ni kebun dia kan. Dia buat rumah dekat situ. Nak jaga kebun dia lah, tak adalah orang curi. So ada berapa pola? Kita dah tengok tadi. Ada 4 1 apa? Berpusat. 2 berkelompok. 3 berjajar. 4 berselerak. Okay. Next kita akan tengok apa fungsi bandar. Okay, fungsi bandar. Bandar ni dia ada banyak fungsi lah. Saya akan terangkan sikit je. Dia ada dekat muka surat. Kalau buku teks korang boleh buka muka surat 102 dengan 103. So dia adalah bandar pelancongan. Orang datang untuk melancong kan, nak beli belah, nak melancong. Macam apa bandaraya Melaka tu kan orang datang nak melancong. So dia boleh jadi juga bandar pelabuhan. Macam kita kan Johor Port, kan bandar pelabuhan, hantar barang, ambil barang. Okay, dia boleh jadi juga bandar perlombongan. Apa perlombongan ni? Kalau yang tak tahu tu, perlombongan ni kalau tempat yang kita nak korek emas ke, petroleum ke, itu kita panggil perlombongan lah. Okay, lepas tu macam saya sebut tadi ada bandar perindustrian. Ada banyak kilang. Selain dekat Pasir Gudang ni, banyak kilang lagi kat mana? Ada dekat Shah Alam kan, tempat buat kereta proton kan kat Shah Alam, kat Tanjung Malim. Okey. Selain tu ada juga kita bandar IT. Bandar IT ni banyaklah teknologi maklumat kan. Muka surat 103 tu nanti korang tengok bandar pentadbiran. Kan ada YB, menteri semua dekat sini. TMJ kan. Lepas tu ada bandar pendidikan. Pendidikan sebab apa? Sebab banyak universiti, banyak tempat IPT, banyak U kat sini, universiti kan. Banyak college. Kalau kat kampung boleh tengok tak? Ada banyak tak? Ni universiti, college. Kurang kan? So dekat bandar ada banyak universiti, ada banyak college. Nanti korang dah habis SPM boleh sambung belajar kan? So itu fungsi bandar. Apa pula fungsi luar bandar? Tak ada fungsi ke? Fungsi luar bandar ataupun kampung kan, dia pun ada juga pusat pentadbiran. Pentadbiran kan, dia ada juga pusat pentadbiran, tapi dia tak adalah menteri yang berhormat semua kat situ. Dia ada ketua kampung kan. Lepas tu dia ada, kalau Sabah Sarawak, tuai rumah, tok batin. Dia ada juga ketua-ketua macam ni, penghulu. Lepas tu apa lagi yang fungsi luar bandar ataupun kampung ni? Dia ada kegiatan ekonomi apa tadi?
saya dah bagi tahu awal-awal tadi. Penternakan, pertanian kan. Peternakan dia bela lembu, bela ni semua kan. Dah hodoh dah. Okay, lepas tu dia ada juga dari segi sosialnya, dia ada juga klinik-klinik, klinik kesihatan kecil lah. Lepas tu dia ada surau-surau kan, rumah-rumah ibadat, kecil-kecil je lah. Okay, jelas ya. Tu fungsi luar bandar. So bab 9 ada 3 perkara tu je yang penting. Apa tadi yang kita tengok mula-mula tadi? Jenis pertempatan di Malaysia kan. Ni jenis pertempatan ada berapa? Ada 2, bandar dan luar bandar. Lepas tu kita ada pola pertempatan. Pola pertempatan ada berapa? Corak rumah tu kan, ada 4. So apa dia? Berpusat, berkelompok. Lepas tu apa lagi 2? Berjajar dan berselerak. Kena ingat berjajar dan berselerak ada 4. So yang ketiganya ni berjajar dan berselerak. So yang ketiga hari ni kita belajar fungsi bandar dan luar bandar. Fungsi bandar dan fungsi luar bandar. Okey itu aja bab 9. Saya harap jelas. So yang seterusnya kita akan buat latihan lah dalam Google Form. Nanti saya akan bagi. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.